Assalamualaikum, saya Muhammad Kinal Anik bin Abdul Aziz, nombor pendaftaran 02 DGU 19F1133 daripada Grup M bersama dengan Muhammad Alif Syazwan bin Syamsul Bahari ingin membentangkan tentang aplikasi remote sensing dalam pemetaan lautan dan pesisir pantai. Abstrak. Zon pesisir penting bagi pembangunan ekonomi dan pemulihan ekologi kerana sumber semula jadi yang kaya dan ekosistem yang rentan. Teknik penginderaan jauh telah terbukti menjadi alat yang ampuh untuk pemantauan permukaan dan atmosfera bumi pada skala global, serantau dan bahkan lokal, dengan memberikan liputan penting, pemetaan dan klasifikasi feature penutup tanah seperti vegetasi, tanah, air dan hutan. Bab ini memperkenalkan kaedah untuk memantau persekitaran pantai menggunakan teknik penginderaan jauh dan GIS. Kajian kes pemantauan pengembangan pelabuhan di wilayah pesisir khas bersama dengan analisis perubahan lingkungan pantai juga disampaikan. Pengenalannya, isu utama persekitaran pantai. Hingga kini belum ada definisi zon pesisir yang ketat. Secara amnya, zon pesisir adalah zon peralihan antara darat dan lautan, seperti yang ditetapkan oleh Program Biosfera Geosfera International IGBP melalui Program Interaksi Lautan Darat di Zon Pantai LOICZ. Zon pesisir adalah seluruh wilayah dari kontur batimetrik 200 meter di laut hingga kontur ketinggian 200 meter di darat. Zon pesisir mewakili sistem yang agak kecil tetapi sangat produktif dan sangat pelbagai dengan pelbagai ekosistem. Oleh itu, zon pesisir jelas penting dari segi ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, zon pesisir menempati 18% permukaan bumi. Ia adalah kawasan di mana kira-kira 1/4 produktiviti primer global berlaku. Ia adalah tempat di mana kira-kira 60% populasi manusia tinggal. Ia adalah tempat di mana 2/3 bandar di dunia dengan populasi lebih daripada 1.6 juta orang berada dan ia menyediakan sekitar 90% tangkapan ikan dunia. Oleh itu, memantau zon pesisir amalah bermakna. Isu dan permasalahan. Kaedah untuk memantau persekitaran pantai. Sebagai persimpangan darat dan laut, zon pesisir adalah kompleks dan berubah-ubah. Kaedah tradisional penyelidikan zon pesisir mempunyai batasan tertentu. Baik cara pemantauan dan intensitas pemantauan berjuang untuk memenuhi permintaan pemantauan waktu nyata disebabkan oleh pembangunan zon pesisir, perubahan persekitaran dan bencana. Di antara kaedah moden untuk memantau ekosistem daratan, penginderaan jauh sangat penting kerana kemampuannya memberikan maklumat sinoptik di kawasan yang luas dengan frekuensi perolehan tinggi. Penginderaan jauh telah digunakan dalam pengembangan sumber daya, perencanaan dan pengelolaan zona pesisir, pemantauan perubahan garis pantai dan pemahaman tentang proses fizikal di lingkungan pesisir dengan sistem informasi geografi iaitu GIS. Metodologi pengelasan landscape. Klasifikasi gambar penginderaan jauh adalah kaedah penting untuk mengekstrak maklumat. Ciri permukaan yang berbeza mempunyai ciri spektrum yang berbeza. Klasifikasi landscape adalah pengelompokan piksel yang sama atau serupa dan pemberian nilai pada setiap kelas piksel melalui analisis ciri spektral berdasarkan gambar penginderaan jauh satelit. Klasifikasi landscape adalah tugas pemprosesan data yang kompleks. Banyak faktor seperti resolusi spasial gambar penginderaan jauh, sumber data yang berbeza dan kaedah klasifikasi yang berbeza dapat mempengaruhi ketepatan klasifikasi landscape. Pemilihan kaedah klasifikasi sangat penting. Biasanya kaedah klasifikasi boleh dibahagikan kepada pendekatan klasifikasi yang diselia dan pendekatan klasifikasi yang tidak diselia. Pendekatan klasifikasi yang diselia mengenal pasti kelas setiap piksel dengan memilih sampel latihan khas dan representatif yang jenisnya sudah diketahui dan melatih pengkelasan untuk mengklasifikasikan data spektral dengan ciri spektrum sampel latihan. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya klasifikasi landscape adalah tugas pemprosesan data yang kompleks. Banyak faktor seperti resolusi spasial, gambar penginderaan jauh, sumber data yang berbeza dan kaedah klasifikasi yang berbeza dapat mempengaruhi ketepatan klasifikasi landscape.
Pemilihan kaedah klasifikasi sangat penting. Biasanya, kaedah klasifikasi boleh dibahagikan kepada pendekatan klasifikasi yang diselia dan pendekatan klasifikasi yang tidak diselia. Pendekatan klasifikasi yang diselia mengenal pasti kelas setiap piksel dengan memilih sampel latihan khas dan representatif yang jenisnya sudah diketahui dan melatih pengkelasan untuk mengklasifikasikan data spektral dengan ciri spektrum sampel latihan. Seterusnya, terdapat banyak pengelasan seperti kemungkinan maksimum, jarak minimum, SVM, rangkaian saraf tiruan dan pohon keputusan. Pendekatan klasifikasi yang tidak diawasi digunakan untuk membagi gambar spektral ke dalam sejumlah kelas spektrum berdasarkan maklumat statistik yang terdapat pada gambar. Pendekatan klasifikasi yang tidak diawasi menggabungkan kelas spektrum menjadi kelas yang bermakna berdasarkan ukuran bersamaan antara piksel dan bukannya sampel latihan. Kaedah klasifikasi yang tidak diawasi merangkumi misalnya algoritma K bererti kaedah analisis data mengatur diri sendiri berulang dan pengelompokan kabur. Seterusnya, hasil dan analisa. Imej satelit remote sensing turut digunakan dalam bidang perikanan bagi menentukan kawasan lokasi yang berpotensi untuk penangkapan ikan. Kawasan ini ditentukan berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada imej satelit remote sensing, terutamanya suhu permukaan laut dan kepekatan klorofil. Maklumat ini kemudiannya dianalisis untuk mendapatkan lokasi-lokasi berpotensi tinggi bagi penangkapan ikan. Maklumat lokasi diperolehi dalam bentuk koordinat kemudiannya disebarkan kepada nelayan yang mempunyai kapal yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan, iaitu melalui web portal dan paparan elektronik di Pejabat Persatuan Nelayan Kawasan di bawah seliaan Persatuan Nelayan Kebangsaan. Nelayan kemudiannya boleh terus ke lokasi penangkapan ikan. Proses ini dapat menjimatkan kos operasi seperti minyak dan masa berbanding kaedah konvensional terdahulu yang memerlukan nelayan untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain bagi mencari kawasan yang mempunyai banyak ikan. Seterusnya, selain membantu meningkatkan pendapatan nelayan, maklumat lokasi bagi penangkapan ikan ini juga membantu Jabatan Perikanan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dalam merancang aktiviti penangkapan ikan bagi menjamin kelestarian sumber perikanan negara. Antara lain, langkah yang turut diambil adalah mengawal penyebaran maklumat lokasi penangkapan ikan dan tidak membenarkan aktiviti penangkapan ikan di kawasan yang digazet sebagai taman laut dan kawasan tukun tiruan bagi pembiakan ikan. Okey, akhirnya kesimpulan. Dalam bab ini, pertama kita membincangkan klasifikasi automatik dan pengesanan perubahan pada skala wilayah dan klasifikasi berdasarkan objektif dengan data gambar resolusi tinggi pada skala tempatan untuk klasifikasi landscape. Kami kemudian mengambil parameter ekor persekitaran berdasarkan teknik penginderaan jauh, termasuk radiasi matahari, ET, VI, PAR dan NPP. Zon pesisir mewakili sistem yang relatif kecil tetapi sangat produktif dan sangat pelbagai dengan pelbagai ekosistem kerana ciri-ciri kompleks dan kepelbagaian. Kaedah moden seperti penginderaan jauh dan GIS menjadi lebih penting bagi persekitaran pantai. Penginderaan jauh mempunyai kemampuan pemerolehan maklumat yang luas dan kerap dan GIS mempunyai kemampuan analisis spasial. Oleh itu, mereka sangat berkesan untuk memantau perubahan garis pantai, memahami proses fizikal di persekitaran pesisir, merancang dan menguruskan zon pesisir dan menganalisis interaksi antara perubahan zon pesisir dan kesan aktiviti manusia. Itu saja, sekian, terima kasih.